Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan saudara saya Tuan Haji Man, staf kepimpinan Masjid kita Surau, tidak lupa kepada ayahanda Tuan Haji Abu dan muazzin serta seluruh jamaah yang hadir di awal pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akan hidayah, kefahaman, dan yang paling penting Allah berikan kepada kita istiqamah di atas akidah yang benar, amalan yang bertepatan sehinggalah kepada penghujung nafas kita yang terakhir insya-Allah. Baik, dalam pertemuan yang lalu kalau kita masih ingat di mana penghujung-penghujungnya, saya mengingatkan bahawa bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang bersabar, terutama sekali bersabar apabila di awal pagi beginilah, terpaksa bangun di awal pagi, kemudian membasahkan diri dia, sama ada dengan mandi janabah kalau dia bersama dengan pasangan, ataupun dia terpaksa bersabar menahan kesejukan kerana terpaksa berwuduk untuk menunaikan kewajipan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala kesabaran kita itu menanggung di atas kesejukan tersebut. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berikan ganjarannya yang mana kadang-kala kita tak sedar tapi sangat banyak. Yang disebut oleh baginda Nabi bahawa setiap bulu-bulu yang ada pada tubuh kita itu Allah akan hitung kira sebagai satu kebajikan. Apatah lagi bila kita berwuduk itu, maka jatuhnya air wuduk daripada wajah kita, daripada diri kita itu, maka setiap titisan itu juga Allah akan berikan ganjaran dengan adanya malaikat yang sentiasa akan bertasbih memohon keampunan di atas diri kita sepanjang perjalanan hidup kita. Ini nak tunjukkan bahawa tuan-tuan, banyaknya Allah berikan ruang dan peluang kepada kita dengan Allah sediakan malaikat yang begitu ramai. Sebab itu dalam kuliah malam yang kita belajar dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita dah sebutkan bahawa jumlah malaikat ni begitu ramai. Dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj pun Nabi sebutkan, Nabi melihat ramainya jumlah malaikat yang masuk beribadah di dalam Baitul Ma'mur. Jadi antara ramai-ramai malaikat itu Allah peruntukkan ada malaikat yang akan bertasbih kepada kita dengan sebab kita menahan kesejukan, dengan sebab titisan air wuduk yang jatuh pada tubuh kita. Nak tunjukkan bahawa kalau kita istiqamah dengan beribadah, terutama sekali tentang solat, maka sebenarnya banyak ganjaran-ganjaran keampunan yang Allah sediakan kepada kita. Tapi seperti yang saya sebutkan bahawa jangan kita kira diri kita saja, maka kita juga kena kira di atas tanggungan. Kerana tanggungjawab kita selaku ketua keluarga, selaku ibu ayah, maka anak-anak juga berada dalam tanggungan. Baik. Apa yang nak dilihat dari sambungan daripada yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal-awal suatu yang akan dihisab, yang akan dihitung, seorang lelaki waktu mana di dunia, seorang perempuan waktu di dunia adalah semayang dia. Kemudian kalau lelaki itu lepas semayang, Allah dah cek tengok semayang semua, semayang yang kita buat, Allah akan cek pula perempuan yang ada di dalam tanggungan kita. Siapa? Isteri, anak-anak, Allah akan cek semua itu. Barulah Allah akan berikan kebaikan. Sebab itu dikatakan Nabi kena ajar mereka, kena berikan ilmu yang sepatutnya. Dan kena juga berbuat baik bagi ahli keluarga. Jadi tanggungjawab kita bukan setakat memberi makan minum, tetapi kena melayan ahli keluarga itu dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan perempuan, kata Nabi. Yang mula-mula juga dihisab adalah solat mereka. Jadi solat ni memang sangat pentinglah. Dia tiang agama. Tak ada tiang macam mana nak didirikan agama tu. Tapi sayang macam kita sebutlah, hari ni orang mudah sangat tinggal semayang. Baru jadi raja,
Bukan sultan pun raja. Raja mana? Raja sehari. Pengantin. Dah tak semayang dah. Tak semayang dah. Awal-awal buka pintu rumah tangga tu dengan tinggal semayang. Jadi sangat rugi. Selalu orang setkan pengantin ni suka datangnya waktu dekat dengan waktu semayang. Pukul 1, 12.45 dah confirm dah. Habis nak semayang macam mana? Bedak saja 3 inci. Ada satu majlis buat dekat surau. Bagus dia buat kat surau. Saya suka kalau buat majlis perkahwinan kat masjid kat surau. Sebab apa? Ruang untuk orang semayang tu ada. Nak semayang tak semayang terpulang, tapi Tuan Penuri dah sediakan surau kau masjid bagi. Tapi yang pelik, pengantin pun datang waktu tu juga. Baru naik atas pelamin, ya. Kita duk makan dah. Tak-tahu dengar dah, kompang sampai dah. Pengantin. Anak kata ayah pengantin. Raja sampai tu. Elok naik jejak kaki atas pelamin je. Tiba-tiba muazzin lahum azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Masuk waktu zuhur. Tetamu tinggal majlis masuk semayang. Orang pakai masuk semayang, pengantin duduk atas pelamin. Bukan cakap pengantin tak semayang, tukang kipas pun duk kipas itu. Kau nak kipas apa di akhirat besok, dia tak kipas kau dah. Sebab tu kena jaga, solat tu kena jaga. Apa salahnya apa tinggal bini kau tu sekejap, pergilah naik masuk semayang. Ya. Kalau nak bagus lagi, hari ni imam kita adalah pengantin, akan cantik gitu. Tidak, dia duduk atas tu. Siapa dulu kau orang masuk semayang? Itu baru raja sehari. Maka sebab tu kata Nabi, dia apa yang mesti dibuat, iaitu kena ajar benda-benda yang baik dan juga kena layan mereka dengan baik. Datang seorang lelaki kepada baginda Nabi SAW. Dia datang, dia buat pengakuan. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni orang yang jahat perangai. Dan aku ni selalu sakiti isteriku dan isi rumahku. Mau sanggup dia mengadu. Sebab apa? Sebab dia nak orang katakan clearkan kesilapan dia. Dia kata aku ni orang yang jahat dari segi apa? Suka sakiti hati. Percakapan aku ni menyebabkan anak isteri rasa duduk tak senang, tak selesa. Maka apa kata baginda Nabi SAW? Rasulullah kata, ya, orang yang menyakiti isi rumahnya tiada diterima sembahyangnya. Dan jikalau dia berpuasa seumur hidup pun kata baginda Nabi tak diterima. Tengok. Walhas sembahyang itu merupakan tiang agama asas yang awal-awal akan dihisap di hadapan Allah Rabbul Jalil. Tapi kalau dia tidak menjaga adabnya, tidak menjaga isi rumahnya dengan layanan yang baik. Layanan yang baik itu dia ada pecahan lagi di bawah tu lagi. Layanan yang baik itu apa? Bukan sekadar dia nak apa semua diberi isteri, minta apa semua bagi. Bang kena bagi bang, ustaz dah cakap dah. Kalau abang tak layan saya dengan baik, semayang abang tak diterima. Bulan lepas baru beli gelang tangan ni, nak beli gelang kaki pula, abang kena bagi ni. Tak bagi, besok semayang abang tak terima. Oh, matilah suami macam tu. Ya, bukan macam tu. Isteri pun kena ingat ada lagi. Ya, kita akan jumpa lah. Di mana isteri juga akan dihumban ke dalam neraka lantaran daripada membebankan suami dengan sesuatu yang tak termampu. Itu pun ada juga. Sebab itu doa yang selalu kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Kita minta tiap-tiap hari. Doa tu bukan cakap Pak Imam kan, makmum pun hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya Tuhan kami. Tengok cantiknya doa ni tuan-tuan. Macam kita baca Fatihah. Kita semayang seorang diri kadang-kadang. Tapi baca tak suratul Fatihah? Baca. Bila kita baca suratul Fatihah, kita akan sebut di dalam suratul Fatihah itu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
hanya sanya Engkau ya Allah yang kami sembah dan yang kami minta pertolongan. Semayang seorang je kami mana? Kita seorang je. Nak tunjukkan Islam ni tak suruh kita penting diri sendiri. Hidup kena berjamaah. Jangan penting diri sendiri. Sebab itulah semayang kita, tiap-tiap kali semayang kita akan sebut, ya Allah, hanya Engkau lah yang kami sembah, hanya Engkau kami minta pertolongan. Lepas daripada itu kita minta lagi, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk ke kami ya Allah jalan yang lurus. Tunjuk kami. Siapa kau semayang seorang diri? Ya, Allah nak bagi tahu supaya jangan penting diri sendiri. Sebab tu berdoa pun sama. Kata Sufyan As-Sawri, orang yang rugi kalau dia berdoa, dia minta hanya untuk diri dia. Ya Allah, berilah kesihatan aku baik ya Allah. Berilah aku kaya raya ya Allah. Jiran-jiran biar dia miskin mampu ya. Mereka pandai-pandai sendiri. Tak boleh, kata Sufyan As-Sawri, rugi kita. Antara orang yang rugi, dia berdoa tapi tidak minta kepada kaum muslimin dan muslimat. Dan lebih rugi lagi kalau dia berdoa, kata Sufyan As-Sawri, dia berdoa tetapi tidak meminta untuk kedua ibu bapa. Sebab tu anak-anak dia kena faham. Kena minta doa untuk ibu ayah. Ni nak minta doa apa? Semayang pun tidak. Semayang pun tidak seksa. Ya. Sebab tu saya tak tahu lah saya pernah sebut kepada tuan-tuan atau tidak. Ya. Tentang ada seorang anak. Ini anak kawan baik saya ni. Anak pada kawan baik saya. Dulu waktu maknya duduk hospital, tenat dah. Waktu tu doktor kata, susah lah. Doktor kata. Jadi saya sebab kita kawan baik ni, kita pergi jumpa rumah dia. Pergi rumah dia jumpa Haji, main haji, kita malam ni kita buat semayang hajat. Kita buat semayang hajat, insyaAllah Haji. Selamat tu isteri tu. Kita buat semayang hajat. Anak duduk belakang rumah je pun tak datang. Kalau anak tu ramai tak apa, anak tunggal. Anak tunggal, lepas tu dah lah anak tu tunggal. Anak tu dibela, bukan anak sendiri. Anak dibela daripada umur berapa bulan saja dibela. Sampailah dah besar panjang, 30 lebih. Sampai cari jodoh bagi dah. Duduk belakang, tak datang. Bapak ni malu sebab saya datang rumah. Dia pula keluar pergi panggil anak tu. Masuk main ni, nanti nak baca Yasin dekat mak kau ni. Barulah ambil Yasin main duduk. Patut mak duduk hospital ni, kita lah baca Yasin, baca Quran, minta. Tak. Bapak tu lah malu kat saya, pergilah panggil anak tu. Main duduk sama. Rupanya di situ baru kita dah mula nampak. Hari ni bila maknya terlantar, duduk atas kursi roda, kaki potong. Tak boleh bergerak. Lepas tu tiap-tiap seminggu 3 kali kena bawa pergi cuci darah. Patut anak yang bawa. Tapi tak, bapak yang tua tu lah terpaksa pikul isteri dia bawa seminggu 3 kali. Anak buat tak peduli. Tak pernah masuk rumah nak tanya mak macam mana keadaan, sihat ke, tak tanya. Hari ni anak balik pergi rumah, lari balik pergi kampung, isteri duduk sana, tinggal mak terlantar macam tu. Bukan setakat tinggal terlantar macam tu. Doa dah tentulah susah nak berdoa. Malah duit mak bapak pula diambilnya. Maknya malam Jumaat yang terbaru ni nangis kat saya. Saya pergi baca Yasin kat rumah. Mailah kak Haji, kita baca Yasin 3 orang, tak apalah, tak boleh pergi masjid. Saya datang, kita bacalah sebagai saudara, kita baca. Menangis cerita ustaz, saya ni anak tak ada, itulah saya anggap anak saya bela pada kecil. Tapi rupa-rupanya duit dalam akaun saya habis. Ambil duit bapak lagi. Ayah, mai duit saya nak masukkan dalam apa premium apa? Yang BSN tu je. CJ9 premium. Ayah saya nak masukkan duit ayah. Ayah ni tak tahu apa. Orang tua bagi 70,000 premium ke mana, apa pun ke mana. Hari ni mak terlantar duduk. Allah Rabbi.
Bukan nak suruh doa, paling tidak kau tak menyusahkan mereka tu cukuplah. Ni harta yang ada kau sapu habis. Inilah anak yang tak tahu diuntung. Semalam saya jumpa lagi, saya kata, Haji, saya boleh datang rumah Haji ni selagi mana anak Haji tu tak datang, tak ada kat rumah. Kalau ada kat rumah saya tak nak pandang ni, jadi saya tak datang, bukan saya marah kat Haji, saya tak boleh nak tengok. Sebab saya ustaz-ustaz juga Haji, takut tangan saya lepas. Kadang-kadang geram juga kita tengok. Baik. Kita tengok balik. Sebab itu kata ayat doa yang kita selalu minta tu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kita minta kepada Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kebahagiaan. Kita minta Allah berikan kepada kita kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Bukan dunia saja, dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan lindungilah kami daripada api neraka. Tapi bagaimana kita nak mendapatkan doa yang kita minta? Minta. Kalau minta saja tak cukup, dia kena ada usaha. Doa saja tak cukup, dia kena berusaha. Maka Nabi ajar kepada kita. Apa kata Nabi dalam hadis Nabi SAW? Rasulullah sebut, ya, ada 4 perkara kalau kita dapat, maka kita mudah untuk mendapat kebahagiaan. Ya, iaitu mendapat apa? Mendapat, orang panggilkan as-sa'adah. As-sa'adah itu keberkatan, apa? Kebahagiaan. Sebab tu kalau dalam jabatan agama, jadi Tok Khadi kita panggil Al-Fadil. Jadi Datuk Mufti Sahibus Samaha. Sahibus Samaha, Datuk Mufti. Jadi pengarah Sahibus Sa'adah. Sa'adah ni bahagia. Memang bahagia jadi pengarah. Dua arah orang je. Kadang-kadang ya, dia pun tak faham sangat pun main arah je. Itu yang kita duduk bawah ni kadang-kadang pening kepala. Apa Nabi sebut? Arba'un min sa'adafi al-mar'i. Nabi sebut ada 4 syarat, 4 tanda yang kalau kita dapat itu, kita boleh dapat kebahagiaan. Yang pertama apa? Kata baginda Nabi SAW, an takuna zaujatuhu salihatan. Yang pertama sekali, sekira mana kita memperolehi isteri yang soleh. Kalau kita belum kahwin, boleh dah cari, ni dah kahwin kan, buat macam mana kan. Tapi kalau tuan-tuan berani, kahwin lagi lah kalau berani. Maksudnya isteri yang ada tu pun boleh jadi soleh dengan kita berilah pendidikan. Kita ajarlah dia. Ajak sama-sama pergi dengar kuliah. Ya. Hari yang kuliah wanita suruh dia pergi sama belajar, duduk sama. Tak apa tak. Jangan kita rasa malu lah. Ya, rasa nak malu apa. Ni orang kadang-kadang loh. Isteri saya pergi duduk dalam kuliah. Lepas tu saya masing-masing. Lah ni isteri tak syukuri ke? Lah datang juga. Yalah datang ada kuliah. Suami kan ustaz. Dia ingat kalau suami ustaz tak payah mengaji kat orang lain, mengaji kat suami ya. Habis ustaz pun tak ada kerja lain, menghadap muka bini duk mengajar. Belajarlah di mana pun dengan siapa pun, ada masa terluang belajar. Ya. Tapi tak kita hari ni, kalau isteri Pak Imam tak boleh belajar, isteri ustaz tak boleh belajar. Ya. Dah tentu pandai dah. Kita ni tuan-tuan lagi tak mati kena menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga liang lahat. Tuntutlah ilmu. Kalau nak ikut kan ni ya. Saudara saya, ayahanda saya duduk kat depan ni dah berumur, tak payah belajar kalau nak ikut ke berumur. Tapi kenapa belajar? Sebab kita faham menuntut ilmu tu fardu ain kepada orang Islam. Maka sebab tu Nabi kata yang pertama sekali kalau nak dapat kebahagiaan, dia kena ada isteri, zaujatuhu salihatan. Ya, dapat isteri yang soleh. Kalau tak ada, kita bentuk, jadikan dia isteri yang soleh. Yang keduanya, kenapa isteri yang soleh ni? Sebab isteri ni tuan-tuan, dia merupakan pasangan yang akan hidup dengan kita. Jadi ilmu dia kita boleh kongsi, idea dia kita boleh berkongsi.
Dari segi jimat cermat dia, kita boleh kongsi. Kalau dia berjimat cermat lah. Keberanian dia dalam menegur, kita boleh kongsi. Sebab kadang-kadang kita ni orang lelaki ni, sama-sama lelaki tegur tak mau dengar. Perempuan tegur dia dengar. Orang perempuan pun sama juga. Kadang-kadang sama-sama dia, oh backing kamu. Tapi kalau ada siapa-siapa tegur dia waktu tu, oh dia rasa, oh ini kena ni, segan sikit. Nak tunjukkan bahawa dengan adanya soleh yang ada pada isteri itu, maka boleh kongsi bersama dengan suami. Dia boleh tegur suami boleh gunakan idea dia, pandangan dia. Bagaimana kita nak membentuk ahli keluarga kita ni, anak-anak kita ni macam mana ni. Dia boleh berikan pandangan. Sebab itu kalau kita lihat, baginda Nabi SAW, ada satu ketika baginda Nabi masuk duduk dalam rumah diam. Isteri tanya, kenapa ya Rasulullah? Dia kata, sahabat-sahabatku, aku cakap, mereka diam. Mereka tak buat sesuatu pun. Akhirnya apa kata isteri Nabi? Ya Rasulullah, mulakan dengan dirimu ya Rasulullah, mereka akan ikut. Nabi keluar daripada rumah dia, terus pergi ambil kambing, lalu Nabi sembelih sebagai kurban. Nabi sembelih ketika itu sebagai orang katakan dam, kita tak boleh masuk ni sebagainya. Barulah sahabat tengok Nabi buat, baru mereka ikut. Nak tunjukkan bahawa kadang-kadang kita kebuntuan, pentingnya isteri di situ. Itu sebabnya Nabi SAW bila kematian isterinya Sayyidatina Khadijah, Nabi rasa duduk dalam keadaan yang sangat duka cita. Isteri yang banyak sokong dia, bagi bantuan kepada dia. Akhirnya isteri itu dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah rasa kehilangan yang sangat besar. Sebab isteri itu isteri yang banyak memberi manfaat. Tapi kalau isteri yang selalu menyusahkan suami, mati-mati suami sambil dia menangis tu dalam hati kita, lega, aku hilang bahana, dapat peluang cari baru. Kita nak kita ni menjadi isteri seperti mana Sayyidatina Khadijah. Walaupun kita takkan mampu sedemikian, tetapi setidak-tidaknya garis pandu itu telah ada, kita ikut. Banyak membantu Nabi, banyak membantu suami. Tengok suami lemah, dia, kenapa bang? Entahlah, saya rasa malas betul lah. Tengok masyarakat, jangan pedulikan mereka bang. Abang buat ibadah kerana orang ke kerana Allah? Kerana Allah. Kalau kerana Allah bang, pergi je masjid surau. Jangan pedulikan orang apa nak kata. Yang penting kita buat benda yang benar. Barulah isteri pun, suami pun betul juga. Sebab itu Rasulullah rasa sedih bila kematian isteri dia. Jadi perlunya membentuk diri dalam keluarga itu ada seorang yang namanya si isteri, dan isteri itu hendaklah orang yang salih. Yang kedua apa kata Nabi untuk mendapatkan kebahagiaan, iaitu Nabi sebut wa auladuhu abraran, kena ada anak, auladuhu kena ada anak, dan anak itu juga adalah anak yang baik. Kalau dapat anak yang baik, tuan-tuan, alhamdulillah, kita tak payah cakap banyak. Dia tahu tanggungjawab dia. Dia tahu tanggungjawab dia. Tapi kalau anak yang tak baik ni, dia duk tunggu je. Bila bapak aku nak mati, harta aku nak rembat. Dia nampak yang tu. Tu kalau jenis boleh sabar sikit. Kalau jenis tak boleh sabar, dia pun racun tikus pergi mati cepat sikit. Berapa ramai anak-anak hari ni yang kadang-kadang buat macam tu. Nak tunjukkan anak itu. Cuma kita lihat bagaimana acuan yang berlaku di zaman Nabi SAW. Kita selalu dengar cerita tentang Al-Qarni. Kita dengar bagaimana seorang yang dia hidup di zaman Nabi, dia sangat rindu nak melihat wajah dan batang tubuh Nabi. Tapi tak ada daya upaya. Tak berkesempatan. Kerana apa? Sebab dia ada seorang ibu yang lumpuh, ibu yang tak boleh bergerak. Ibu inilah yang dia kena mandikan, dia kena suapkan makanan. Ibu ini
Jadi dengan sebab dia tak boleh nak meninggalkan ibu dia, maka dia menahan rasa rindu untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini tuan-tuan tergila-gila nak tengok wajah pemimpin. Tak payah tengok wajah pemimpin, dia orang akan peduli kita pun. Duk sibuk pilihan raya, siapa menang? No. Pilihan raya kat Johor, duk kelang kabut tu. Tak peduli apa nak berlaku, kita ni hujan-hujannya Kuala Lumpur banjir. Berapa kerat menteri yang turun tengok. Tak, dia duk kelang kabut tu, pergi tengok tu JDM. Tengok jawatan kuasa daerah mengundi. Takut kalau sana tak kukuh air tumbang kita besok. Dia duk kira kerusi dia, dia tak kira rumah rakyat. Sebab tu dalam konteks ini tuan-tuan, kita kena pastikan, lihat bahawasanya apa keperluan ummah, bukan keperluan peribadi. Tak kiralah atas dasar apa kamu duduk, atas parti mana, atas jawatan apa. Dalam bab agama pun kita abaikan, dalam bab kemasyarakatan pun kita abaikan. Yang kita duk sibuk, duk jaga kepartian kita supaya kita menang. Apa guna menang sorak kampung tergadai? Apa guna kita pegang jawatan tetapi rakyat berada dalam kemiskinan? Itu kena tengok balik. Al-Qarni ini kita lihat, dia teringin sangat tapi tak sempat. Sebab siapa boleh tengok Nabi tuan-tuan, boleh pegang, bersalaman, boleh peluk Nabi, Allah Rabbi, sangat besar kelebihannya. Tapi dia ni terpaksa menahan rasa rindu dia tu. Sebab tanggungjawab kepada ibu dia. Lalu satu hari dia cakap kepada ibu dia, "Mak, aku nak pergilah sekali, nak jumpalah Nabi." Mak dia pun tahu anak dia rindu. Lalu ibu dia kata, "Pergilah." Pergi. Tetapi kamu kena ingat, kalau sampai senja sudah menjelang, kamu tak sempat juga jumpa Nabi, kamu kena balik. Sebab apa? Aku perlukan khidmat kamu. Dia meninggalkan tempat dia, pergi cari, ya, pergi berjalan mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di rumah Nabi, Rasulullah tak ada. Dia dengar bunyi bising-bising, dia ingatkan Nabi ada di situ. Dia pergi tengok-tengok tak ada. Akhirnya bila dah menjelang malam senja, balik dia. Sebab ibu dia pesan, kamu kena balik, ibu perlukan khidmat kamu. Tengok tuan-tuan, ini anak yang tahu tanggungjawab dia. Balik. Bila Rasulullah balik ke rumah, baru diberitahu tadi ada seorang datang nak jumpa kamu, orang ni begini-begini. Nabi kenal itu adalah Al-Qarni. Sebab itu Nabi pesan, bukan pesan dekat calang-calang orang, ni sahabat yang muktabar, sahabat yang akrab, ya, yang rapat dengan Nabi. Siapa dia? Nabi pesan kepada Saidina Ali, Nabi pesan kepada Saidina Umar. Kalau aku tak ada besok, kamu wahai Ali, kamu wahai Umar, pergilah cari Al-Qarni, minta tolong dia doakan untuk kamu. Nabi suruh cari, menunjukkan kata ada kelebihan yang Allah kurniakan kepada Al-Qarni ini, yang mana sehinggakan Saidina Ali pun disuruh pergi minta supaya dia tolong doakan. Saidina Umar pun pergi minta tolong doakan. Sebab apa Allah beri kelebihan? Sebab dia seorang anak yang meraihkan ibu dia. Bila ibu dia nak pergi Mekah, teringin nak mengerjakan ibadah di bumi Mekah, dia nak pergi tu tak ada kenderaan, duit pun tak ada, basikal cabuk pun tak ada. Macam Sudirman, akulah yang ada orang kata basikal tua, naiklah Yusni tak apa, duduk kat belakang kayu, ya. Kalau boleh kayu, ni masalahnya tak ada apa. Apa yang dia buat praktis, buat latihan, pikul anak lembu tiap-tiap hari. Siapa orang kita gila dia ni. Pedulikan apa orang nak cakap, yang penting aku tahu apa yang aku buat, benda ni tidak menyalahi agama, iaitu aku nak buat latihan, aku pikul anak lembu supaya anak lembu ni daripada kecil menjadi besar, maka aku pun bertenaga, makin bertenaga boleh pikul daripada anak lembu menjadi orang kecilkan lembu yang besar, dan besok aku nak pikul ibu aku pergi mengerjakan ibadah.
Sebab tu dia pikul mak dia. Pergi. Kita boleh buat macam tu. Bukan nak suruh pikul. Suruh tolak kursi roda pun tak boleh. Masuk kursi roda dalam kereta, bawa pergi. Tak boleh. Daripada tak ada kenderaan, mak beli Alza pergi. Tapi bila mak dah terlantar, kok-kok dah boleh bawa Alza tu, bawa mak pergi cuci darah. Tak. Bawa anak isteri pergi shopping. Makan dengan duit yang bukan duit hak kita. Ini tanggungjawab anak. Tapi Al-Qarni tak buat macam tu. Nak tunjukkan kelebihan. Ya? Sebab tu Nabi sebut, kena ada di sana apa? Wa auladuhu abraran. Dia kena ada di sana anak yang baik. Kemudian apa lagi Nabi sebut nak mendapatkan kebahagiaan? Nabi kata di sana kena ada wa khulatu salihan, iaitu kena adalah wa qulatuhu ni, iaitu kena ada sahabat salihan, juga sahabat yang baik. Ada sahabat yang baik. Sebab sahabat ni dia akan saling ingat mengingati. Saling ingat mengingati. Saya ada sahabat-sahabat yang rapat ya, dengan kita. Jadi kita tanya apa-apa benda, walaupun kita ustaz. Ustaz bukanlah saya masuk syurga, ustaz pun banyak silap juga. Kadang-kadang kita silap ya. Orang nak tegur tak berani, tapi orang yang selalu dengan kita, rapat dengan kita, dia akan bagi tahu. Ustaz, saya rasa yang ustaz cakap tadi salah tu ustaz. Ya. Sepatutnya macam ni, kalau saya betul lah. Saya rasa begini. Kalau saya salah, saya minta maaf ustaz. Kita dengar-dengar balik, oh betul. Yang kita bercakap salah, yang dia bercakap tu betul. Itu kalau ada sahabat yang baik, dia akan beri teguran. Sebab apa? Sahabat ni dia takkan biarkan sahabat dia tu terhumban ke dalam gaung api neraka. Sahabat lain, kawan lain, teman lain. Sahabat ni, bila kita kata sahabat ni tuan-tuan, istilah sahabat ni, sebab tu Nabi tak kata aku ada teman-temanku, tapi Nabi kata sahabat. Siapa yang hidup sezaman dengan Nabi, dia anggap sebagai sahabat. Kenapa? Sebab sahabat itu besar, dia punya kelebihan. Jadi nak dapat taraf sahabat tu bukan senang. Itu selalu saya bagi contoh, saya katakan, kalau kita ada teman kita yang selalu dengan kita, satu hari kita test tengok, cakap dia, minta RM50 boleh. Dia pun tak cakap banyak, seluk poket. Dia bagi. Sebenarnya dia kata, ustaz nak buat apa ustaz? Itu bukan sahabat, itu kawan. Dia bagi kat kita. Saya minta RM50 boleh. Dia pun, ni ustaz minta, takkanlah tak bagi, seluk poket bagi. Tapi dalam hulu tu tanya, ustaz nak buat apa ustaz RM50 ni? Maksudnya apa? Dia masih sangsi lagi dengan kita. RM50 yang kita ambil pada dia, dia nak buat apa? Dia duk tanya lagi. Itu baru kawan. Tapi kalau kita kata, minta saya RM50. Kalau dia ada lah, kalau dia tak ada, takkan dia pun nak bagi. Dia seluk poket bagi. Dia buat tak tahu dia bagi. Itu sahabat. Kenapa? Sebab dia yakin, aku kenal dia ni siapa. Aku berkawan dengan dia dah lama. Aku tahu perangai dia, buruknya, baiknya, aku tahu semua. Jadi kalau aku bagi RM50 ini, aku yakin dia takkan guna duit RM50 ini untuk beli KTM kuda Toto Magnum. Dia takkan pergi beli arak. Dia takkan pergi berzina dengan RM50. Aku kenal dia. Maka sebab tu aku bagi, takkan dakwa-dakwi. Aku takkan tanya. Yakin dia betul-betul. Itu baru nama sahabat. Kalau sahabat yang buruk pun sama juga lah. Kawan dia minta, bagi RM50. Dia bagi, dia tahu dah, benda ni aku bagi ni, saat lagi lepas ni setengah jam aku tengok dia tidur tepi jalan. Sebab apa? Pergi duduk tonggang. Sebab aku kenal dia, malah tanya banyak bagi. Itu pun sahabat juga, tapi sahabat ke arah rosakkan. Maka sebab tu kata Nabi, iaitu wa qulatuhu salihan, iaitu kena ada sahabat yang baik. Dan yang keempatnya kata Nabi, kalau kita akan
dapat kebahagiaan itu dengan cara kita boleh lihat, iaitu wa anna yakuna rizquhu bih, iaitu rezeki pendapatan kita berada dalam negeri kita ataupun berada dalam sekitar dengan kita. Itu tanda-tanda kita boleh mendapat kebahagiaan. Rezeki itu ada dengan kita, tak jauh. Ini kadang-kadang kita terpaksa pergi bekerja, ya, merantau, pergi kerja di Arab Saudi, pergi kerja di Yaman. Memanglah pendapatannya banyak, tuan-tuan. Tapi banyak pendapatannya, banyak jugalah perbelanjaan dia. Sebab tu peribahasa orang Melayu sebut, dia kata, ya, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Walaupun dia tak sebutlah tu hadis Nabi, tapi dia bawakan kaedah begitu. Hujan emas di negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Lebih baiklah hujan batu, dia kata. Tengok cantiknya dia berikan kefahaman itu. Baik, itu antara yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Maka Nabi sambung, apa kata baginda Nabi? Wajib atas lelaki mengerjakan isi rumahnya itu, menyuruh mereka dengan semayang dan pukul mereka bila mereka meninggalkan semayang. Tapi yang ni kita tak buat, jarang sangat kita nak buat. Kau tak pergi tuition ya, cikgu tuition bagi tahu kat ayah ni. Siap berjalur dengan tali pinggang. Kawan-kawan kata kau main bola daripada pagi tu, tak rehat-rehat. Pukul sampai pukul 4.30, pukul 5 pun kau habis program. Confirm dah. Dia dah boleh agak dah tak semayang. Tapi tak ada nak pukul anak dia. Tapi tak tuition kena pukul. Lalu kata baginda Nabi juga, takutlah oleh kamu akan Allah Subhanahu Wa Taala dan takut oleh kamu akan Rasul pada pekerjaan maksiat bagi perempuan, kerana bahawasanya mereka itu seperti tawanan di dalam tangan kamu. Nabi kata kamu kena jaga-jaga. Jangan biarkan wanita-wanita yang ada dalam jagaan kamu itu melakukan pekerjaan maksiat. Kerana apa? Sebab wanita yang ada dalam jagaan kamu itu, dia seperti mana orang yang berada dalam tawanan. Jadi bila orang yang duduk dalam tawanan, tanggungjawab siapa? Orang yang menjaga. Mati banduan dalam penjara, siapa yang salah? Warden lah. Macam mana kau jaga banduan ni? Samalah kita sebagai bapa, sebagai suami, sebagai ketua keluarga, maka kena jaga mereka yang berada di dalam jagaan kita supaya sentiasa melakukan kebaikan dan meninggalkan segala keburukan. Sebaik-baiknya kita perbanyakkan, iaitu banyakkan istighfar dan banyakkan bertaubat kepada Allah. Sebab kita tak tahu bila kita akan dijemput oleh Allah SWT. Seorang demi seorang sahabat kita dah pergi. Di sini pun begitulah, kawan-kawan yang selalu makan dengan kita kat belakang, yang selalu kadang-kadang boleh bersembang dengan kita, dah pergi lebih awal. Nak tengokkan mereka ni bukanlah terlantar kat katil pun, maksudnya sihat, tapi nak bagi tahu bahawa kematian tidak menjanjikan mesti sakit dulu. Kematian tidak mensyaratkan kena COVID. Yang kena COVID 3-4 kali pun ada dah. Tak mati-mati. Yang tak kena COVID pula mati. Dia punya suruhlah cucuk booster. Ustaz kena ambil booster ustaz. Kalau tidak tak boleh dah sekarang ni. Kuliah tak boleh. Kena ambil booster. Ustaz pun ambil lah booster. Kerana terpaksa, aku pun cucuk juga. Terpaksa. Tak ada booster ustaz. Tak boleh semayang Jumaat ustaz. Kerana terpaksa, aku pun cucuk juga. Tapi tanggunglah siapa yang halang orang semayang Jumaat. Kerana tak ada suntikan booster. Yang jadi mangsa siapa? Pengurusi surau, nazir masjid, jadi mangsa. Yang tahan telinga pok-pok ni kena maki. Inilah ejen-ejen Dajjal ni, orang nak semayang tak pergi masuk. Oh sedap dia bantai. Kalau berani sangat kau pergi maki lah tu dekat pengarah jabatan agama. Dia marahkan nazir masjid surau apa? Yang keluar arahan jabatan agama, pergi jumpa Tok Khadi. Maki pergi Tok Khadi tu. Tak, dia tak berani yang tu, kau dia maki jawatan kuasa masjid surau. Nang berketenang kui bukan tikui. Faham-fahamlah arahan keluar. Kalau yang duduk di peringkat bawah tak buat,
kena ambil tindakan. Yang atas tu. Tapi macam mana pun takkan terlepas di akhirat. Sebab tu orang tanya hukum dah saya, Ustaz, saya tak booster Ustaz. Tapi saya pergi masjid, rela tanya saya, booster. Masuk sembahyang Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat baru dia tanya saya, macam mana Ustaz hukum Ustaz? Sembahyang Jumaat jadi, hukumnya sah ha? Hukum sah. Tak, ni saya masuk pergi sembahyang tadi, saya tak booster pun. Saya kata hukumnya harus. Sebab sembahyang Jumaat itu wajib, booster tak wajib. Jadi hukumnya harus di situ. Tak salah pun. Tapi kita nak beritahu itulah, kita pun kena belajar banyaklah. Orang perempuan jangan bimbang. Sebab Omicron dia tak serang orang perempuan. Dia serang orang lelaki saja. Sebab tu hari Jumaat, orang yang tak ada booster tak boleh datang sebab orang lelaki saja yang sembahyang Jumaat. Dan dia hanya akan menyerang pada hari Jumaat. Hari lain dia tak kacau. Hari Jumaat tak boleh masuk. Saya pergi kuliah subuh di Kelang, Masjid Kelang, penuh pagi itu, hari Ahad. 2 hari lepas, orang yang sama tak boleh masuk sembahyang. Pagi subuh Ahad boleh masuk. Kenapa ni tak ada booster? Hari ni tak ada booster boleh masuk. 2 hari lepas tak boleh masuk masjid ni, orang yang sama. Baru saya faham. Rupanya Omicron dia cuma menyerang pada hari Jumaat. Jadi abangku KJ kena tengoklah sikit ni benda-benda ni. Jangan bertanding, kesian. Dan akhir tuan, kita nak sebutkan bahawa yang Nabi pesan apapun, walaupun dia ringan ataupun berat, kita kena lakukan dalam kehidupan kita dalam mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak membentuk ahli keluarga kita itu berdasarkan kaedah kita, bagaimana kita boleh membentuk. Allah sebut dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Seru kepada jalan Tuhan kamu dengan cara hikmah, bijaksana, dan kalau perlu berdebat, wajadilu billati ahsan. Kalau perlu kepada berhujah, berhujahlah. Tapi berhujah untuk mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan. Bila niat kita betul, insya-Allah Allah akan permudahkan. Dan jangan lupa senjata orang Islam adalah doa. Doalah selalu minta supaya Allah lembutkan hati anak-anak kita, masyarakat kita, supaya sama-sama datang memenuhkan ruang rumah Allah SWT ini beribadah agar mencari redha Allah dunia dan akhirat. Mudah-mudahan selamat kita, dan apa yang kita lakukan, kita harap Allah nilai dia sebagai satu amal kebaikan dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihhum fid din. Ya Allah, fahamkanlah kami ya Allah dengan agama-Mu, permudahkan bagi kami, ahli keluarga kami, masyarakat kami dalam melaksanakan segala tuntutan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kami mengharap dari-Mu ya Allah, istiqamahkan kami di atas akidah yang benar sehingga kepada penghujung hayat kami ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, kami yakin benar yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dapat mengakhirkan hayatnya dengan kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah, digunakan syurga olehmu. Maka kami merayu kepadamu ya Allah, jadikanlah diri kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, seluruh jamaah yang hadir pada pagi ini dan juga yang mendengarnya ya Allah, seluruh umat Islam yang berada di sekitar Lembah Subang ini, seluruh umat Islam yang berada di serata dunia, jadikan kami dan juga mereka semua ya Allah di kalangan hamba-Mu yang dikurniakan kelancaran lidah dan bibir, agar kami dapat melafazkan kalimah syahadah ketika mana hembusan nafas kami yang terakhir ya Allah, lalu Kau redha dan Kau kurniakan kepada kami nikmat syurga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.